hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti ataupun prosedur serta langkah untuk melakukan sesuatu aktiviti. Contoh demonstrasi yang boleh dilakukan bagi aktiviti senggang ialah menunjukkan demonstrasi bermain bola jaring. Dan teknik yang seterusnya ialah analisis tugasan. Analisis tugasan ni sering digunakan dalam pendidikan khas, dan analisis tugasan ini didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan satu kemahiran yang tertentu ataupun objektif yang dipecahkan kepada langkah-langkah kepada urutan yang kecil. Analisis tugasan ini juga dapat membantu pemahaman dan meningkatkan penguasaan kemahiran murid-murid khas secara beransur-ansur. Contohnya tarian, drama, seni dan kreatif. Next. Untuk teknis yang sesuai untuk aktiviti senggang yang pertama ialah tarian. Tarian ni kita boleh ekspresi melalui pergerakan, dan tarian juga merupakan konsep respon kepada ritma. Contoh tarian yang boleh dilakukan ialah ballet ataupun folk. Yang kedua ialah drama. Drama ni kita boleh mentafsirkan melalui persekitaran dan juga perasaan orang. Contoh drama tu bacaan dramatik, pupet dan juga filem. Yang ketiga ialah seni dan craft, iaitu kita mengekspresikan secara kreativiti serta untuk mengurangkan tekanan emosi. Contoh seni dan craft yang boleh dilakukan adalah melukis, mengecat dan membuat pasu. Okey, seterusnya ialah merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk murid berkumpulan khas dengan lebih berkesan melalui aktiviti senggang dan pendidikan jasmani swayan. Okey, menurut Safani Bari, terdapat banyak halangan yang dihadapi oleh MBK untuk melibatkan diri dalam aktiviti pendidikan jasmani di sekolah disebabkan oleh ketidakupayaan yang dihadapi. Sebagai contoh, untuk murid masalah fizikal, mereka mengalami otot-otot yang kurang sempurna. Jadi terdapat banyak aktiviti pergerakan yang tidak dapat mereka ikuti seperti murid biasa. Justru itu, aktiviti pendidikan jasmani yang bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan keupayaan mereka ke tahap yang lebih optimum sebagai kelengkapan bagi MBK apabila menghadapi kehidupan sebenar. Okay. Seterusnya, aktiviti senggang dengan pendidikan jasmani swayan. Okay. Pendidikan jasmani merupakan satu-satunya pendidikan yang berkonsepkan kurikulum dan menekankan kemahiran taksonomi jasmani, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Namun begitu, terdapat sesetengah guru yang berpendapat bahawa pendidikan jasmani ini tidak penting. Sebagai contoh, ada guru yang menggantikan pendidikan jasmani ini dengan subjek yang lebih teras. Contohnya subjek yang masuk dalam peperiksaan pentinglah. Namun, pendidikan jasmani ini sememangnya dapat meningkatkan kemahiran sosial pelajar, khususnya murid berkumpulan khas dalam proses asimilasi. Selain itu, pendidikan jasmani juga tergolong dalam aktiviti kurikulum kerana dalam pendidikan jasmani ianya juga melibatkan proses pembelajaran secara indoor, iaitu yang melibatkan pembelajaran secara teori. Okey. Seterusnya ialah dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk murid berkumpulan khas, terdapat beberapa prinsip pengajaran yang boleh digunakan sebagai panduan. Antaranya, guru perlu bersikap positif terhadap peranan pendidikan jasmani swayan sekolah. Kemudian, guru tersebut juga perlu mempunyai minat dalam bidang pendidikan jasmani.
Dan yang ketiga, sentiasa aktif dalam bidang sukan, permainan dan aktiviti kecergasan. Dan keempat, sentiasa berusaha mempertingkatkan lagi kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan sukan, rekreasi dan kemahiran. Kelima, guru perlulah sabar dan gemar dalam mengajar murid khususnya MBK. Yang keenam, selalu ingin memajukan diri, mempunyai sikap untuk sentiasa belajar dalam kerjaya yang dicuburi. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik khususnya ketika menyampaikan arahan kepada murid. Okey. Dalam Akta Pendidikan 1996, bab 8 Pendidikan khas Seksyen 41, Peraturan-peraturan pendidikan khas menyatakan bahawa guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran dari segi masa, susunan aktiviti dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas itu. Justru itu, terdapat modifikasi persekitaran untuk aktiviti fizikal dalam pendidikan jasmani suaian. Yang pertama ialah yang pertama ialah untuk pelajar yang mempunyai masalah pendengaran, antara modifikasi persekitaran untuk aktiviti fizikal yang pertama ialah menggunakan isyarat visual. Sebagai contoh, penggunaan bahasa isyarat, bendera berwarna, ianya penting untuk menyampaikan arahan ataupun isyarat semasa aktiviti. Yang kedua ialah menggunakan alat bantu visual, sebagai contoh gambar raja ataupun video untuk membantu pelajar memahami peraturan dan objektif aktiviti. Dan yang ketiga ialah sistem rakan, di mana rakan yang normal ataupun yang biasa, mereka akan membantu rakan-rakan mereka yang mempunyai kecacatan, dan khususnya ketika melaksanakan aktiviti. Untuk murid masalah penglihatan pula, pertama boleh menggunakan isyarat pendengaran, sebagai contoh menggunakan whistle ataupun memberikan arahan lisan yang lebih jelas untuk menyampaikan maklumat atau arahan kepada MBK. Yang kedua ialah bola berstruktur dan penggunaan peralatan dengan warna yang berbeza untuk membantu pelajar mengesan pergerakan bola. Yang ketiga, hand guide rail. Alatan ini biasanya digunakan ketika bermain bowling, di mana ia membantu pelajar untuk mengetahui kedudukan ketika bermain. Seterusnya, untuk dari segi fizikal pula, untuk dari segi murid yang mempunyai masalah fizikal, biasanya modifikasi yang digunakan ialah peralatan lah. Sebagai contoh, kursi roda. Selain itu, terdapat juga sukan macam sebelum kumpulan ini, ada sukan yang telah diubah suai khususnya dari segi peraturan ataupun objektif aktiviti. Dan untuk murid yang mempunyai masalah kognitif pula, guru boleh memecahkan aktiviti yang lebih kompleks kepada langkah yang lebih kecil ataupun dikenali sebagai task analisis. Selain itu, guru juga boleh menggunakan langkah bergambar yang lebih jelas untuk membantu murid berkebutuhan khas yang mempunyai kecacatan kognitif memahami bagaimana aktiviti ataupun permainan tersebut dijalankan. Okay, di sini kami ada sediakan satu video tentang modifikasi yang telah dilaksanakan untuk murid berkebutuhan khas.
John, that's exactly what you asked for, isn't it? Yeah. Nice. He's going through it too. He's good. Broccoli Brad word search. Ooh, I like that. So what kale is, see the difference between kale and lettuce? See, they look a little bit different, don't they? The kale is actually a lot healthier for you than lettuce is. How fast can you go, Connor? Yeah. Good. How many? What? Okay, one. Run, Laura. One. Good job. Go back. Good job, Laura. Ready? Good, drop it. How many? Three. Let's go get three. Come on, run. Okay. Get three. One, two, three. Very good. Good job. Count. Stop. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang pelaksanaan aktiviti senggang dari aspek sumber kewangan, tenaga manusia, dan aspek yang terakhir ialah bahan peralatan dan kemudahan infrastruktur. Seterusnya. Dari segi aspek sumber kewangan, biasanya untuk melaksanakan aktiviti senggang dalam sektor pendidikan khas, ada 3 saluran dana. Yang pertama ialah dari bajet peruntukan KPM. Kedua ialah pembiayaan oleh kerajaan negeri masing-masing bagi program-program khas yang diadakan di tempatan. Dan yang ketiga ialah dana yang disumbangkan oleh seseorang individu ataupun oleh badan-badan kebajikan ataupun oleh NGO yang menyokong pendidikan khas. Terdapat beberapa masalah yang biasanya dihadapi oleh guru pendidikan khas semasa melaksanakan aktiviti senggang ini menyebabkan ia suka dijalankan. Pertamanya ialah kekurangan peruntukan wang untuk mengadakan aktiviti senggang bersama MPPK di luar sekolah. Kedua ialah kekurangan peruntukan wang untuk membeli dan menyediakan peralatan yang telah dimodifikasi bersesuaian dengan keupayaan MPPK. Seterusnya.
Dari aspek kedua ialah tenaga manusia. Jadi, siapakah itu tenaga manusia? Kalau dalam konteks aktiviti senggan dalam pendidikan khas, ia merujukkan kepada guru pendidikan khas lah, iaitu individu yang bertanggungjawab untuk membimbing MPPK melakukan aktiviti senggang yang telah dirancang supaya dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan, dan juga pada masa yang sama ingin membantu MPPK untuk mencapai tahap fizikal yang paling maksimum. Terdapat beberapa ciri tenaga manusia iaitu guru pendidikan khas yang baik dan efektif dalam melaksanakan aktiviti senggang ini. Pertama ialah cikgu itu perlulah berpengalaman dan pakar. Maksudnya cikgu itu perlu pandai mengubah suai aktiviti senggang mengikut ketidakupayaan MPPK. Kedua, cikgu perlu mempunyai tingkah laku yang baik. Hal ini penting kerana MPPK dia akan dipengaruhi oleh perlakuan guru sama ada secara lisan atau tidak, dan seterusnya ini akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Ketiga ialah cikgu haruslah mempunyai suara yang jelas. Bukan sahaja jelas, tetapi haruslah menggunakan suara dengan pelbagai tone, nada dan kekuatan untuk menarik perhatian MPPK. Contohnya, guru boleh bercakap pada mulanya menggunakan nada yang perlahan, kemudian menggunakan nada yang kuat untuk menarik minat MPPK mendengar arahan. Ciri yang keempat ialah mempunyai bahasa badan. Maksudnya cikgu haruslah mempunyai eye contact ataupun isyarat ataupun membuat aksi pergerakan semasa menerangkan sesuatu arahan supaya penerangan itu tidak membosankan dan dapat menarik perhatian MPPK untuk mendengar. Seterusnya ialah mempunyai mimik muka yang bersesuaian. Ini maksudnya cikgu semasa melaksanakan sesuatu aktiviti senggang perlu menunjukkan mimik muka yang nampaknya menyeronokkan supaya MPPK bila mereka tengok cikgu membuat demonstrasi, mereka pun rasa seronoknya untuk menjalankan aktiviti senggang ini dan dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk melibatkan diri dalam aktiviti senggang ini. Ciri seterusnya ialah cikgu haruslah dapat memberikan maklum balas, galakan dan motivasi. Jadi cikgu perlu peka terhadap keperluan MPPK. Cikgu perlu rajin memberikan pujian deskriptif dan juga memberikan galakan. Contoh boleh pujian deskriptif ialah bagus, kamu berbakat dalam permainan bola jaring. Kamu dapat membaling bola dengan begitu jauh. Mantap, cikgu bangga dengan kamu. Pujian deskriptif ini penting kerana ia merupakan sejenis penghargaan kepada MPPK. Selain itu, kalau MPPK asyik membuat kesalahan dalam melaksanakan sesuatu permainan senggang, cikgu haruslah rajin berikan galakan deskriptif untuk meningkatkan keyakinan MPPK untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Ciri yang seterusnya ialah cikgu haruslah bersifat penyabar. Jadi cikgu haruslah sabar menguruskan pelbagai jenis kerana ataupun perangai disruptif MPPK yang berada di luar jangkaan. Cikgu perlu mempunyai kesabaran untuk mengawal tingkah laku MPPK. Contohnya mungkin perlu banyak berulang ataupun menerangkan sesuatu arahan supaya MPPK boleh faham. Selain itu, juga cikgu haruslah menjaga pelbagai jenis keperluan MPPK sebab MPPK ini dia mungkin terdiri daripada MPPK yang pelbagai jenis ketidakupayaan. Jadi cikgu haruslah sabarlah dalam memodifikasi sesuatu aktiviti senggang mengikut semua keperluan MPPK-nya. Ciri terakhir ialah kreatif. Cikgu haruslah kreatif memodifikasi peralatan dan peraturan untuk aktiviti senggang seperti yang dikatakan oleh si Lizra tadi. Contoh peralatan, kalau nak melatih MPPK masalah autism untuk membaling bola, mungkin bola yang pelbagai tekstur boleh digunakan seperti menggunakan belon, bola kecil, bola besar, bola ringan ataupun bola yang pelbagai warna boleh digunakan. Dan kalau katakan dari segi peraturan, cikgu boleh membuatkan peraturan itu mudah diakses dan difahami oleh
MPPK. Contohnya untuk MPPK masalah penglihatan, cikgu boleh sediakan peraturan dalam bentuk tactile braille model supaya mereka boleh akses dan faham peraturan aktiviti senggan tersebut. Seterusnya, masalah dari segi tenaga manusia yang dihadapi oleh guru pendidikan khas yang menyebabkan aktiviti senggan dalam pendidikan khas sukar dijalankan, termasuklah kekurangan guru pakar dalam aktiviti fizikal swayam. Kedua, jumlah pelajar khas yang terlalu ramai menyebabkan pelaksanaan aktiviti senggan dalam pendidikan khas sukar untuk dikawal. Ketiga, MPPK dipinggirkan oleh pelajar normal. Ini biasanya berlaku apabila mempunyai pergabungan antara MPPK dan pelajar normal semasa PPI secara inklusif. Masalah ini dia boleh berlaku disebabkan wujudnya masalah komunikasi antara guru arus perdana dengan MPPK ataupun antara MPPK dengan pelajar biasa. Contohnya, MPPK masalah pendengaran yang pekat. Mereka biasa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Pelajar perdana ataupun guru perdana memang tidak memahami bahasa isyarat, jadi tidak dapat berkomunikasi dengan berkesan dengan mereka. So, biasanya mereka akan pilih untuk pinggirkan MPPK. Dan masalah terakhir ialah tingkah laku distraktif MPPK yang susah dikawal. Terdapat sesetengah MPPK yang bersikap agak agresif. Ini biasanya autism. Mereka mempunyai tingkah laku yang tidak terkawal seperti suka throw tantrum. Jadi ini akan menyebabkan guru suka untuk mengkawal tingkah laku MPPK dan suka mengawal pelaksanaan aktiviti senggang. Seterusnya, dari aspek peralatan dan kemudahan infrastruktur. Peralatan dan kemudahan infrastruktur ini memainkan peranan yang agak penting dalam memastikan setiap aktiviti senggang yang telah dirancang dalam pendidikan khas dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mencapai objektif yang dikehendaki. Peralatan dan kemudahan infrastruktur yang digunakan dalam pendidikan dan aktiviti senggang dalam pendidikan khas mestilah diubah sesuai dengan keupayaan MPPK demi faktor keselamatan untuk elakkan membahayakan MPPK dan juga agar aktiviti yang boleh dilakukan dengan keadaan yang baik yang paling maksimum. Contoh infrastruktur ialah seperti padang, gelanggang, kolam renang, tasik, gimnasium, kelas dan sebagainya. Dan infrastruktur ini kalau perlu digunakan oleh MPPK perlu dilaksanakan beberapa modifikasi. Contohnya gelanggang yang digunakan oleh mereka mestilah bersaiz lebih kecil dan kalau ingin membawa mereka untuk bermain permainan bowling, pastikan MPPK masalah penglihatan disediakan hand guide rail. Seterusnya, contoh peralatan yang telah dibuat pengubah suara mengikut ketidakupayaan MPPK. Contohnya, bola yang ada loceng ataupun berbagai texture bagi MPPK ketidakupayaan penglihatan dan bola yang berwarna-warni untuk MPPK bermasalah pembelajaran seperti autism. Seterusnya, masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan khas yang menyebabkan aktiviti senggang sukar dijalankan dari aspek peralatan dan kemudahan infrastruktur. Pertama ialah peralatan yang disediakan adalah tidak sesuai digunakan oleh MPPK. Ia boleh membahayakan jika MPPK menggunakan peralatan yang tidak dilalui modifikasi. Kedua ialah kekurangan kemudahan ataupun kelengkapan dan infrastruktur. Ini biasanya berlaku terutamanya di sekolah luar bandar lah. Contohnya mungkin sekolah kat luar bandar sesetengah dia tidak mempunyai kelengkapan kolam di sekolah. Dan seterusnya ialah keadaan cuaca dan persekitaran yang kurang kondusif. Kalau tempat MPPK itu menjalankan aktiviti senggang tidak disediakan seperti bumbung, jadi bila hujan mereka tidak dapat menjalankan aktiviti di kawasan tersebut. Ataupun
kalau kawasan mereka menjalankan aktiviti senggang itu mendekati dengan tempat membuang sampah, jadi mungkin persekitaran itu adalah kurang kondusif untuk mereka menjalankan aktiviti senggang tersebut. Seterusnya. Seterusnya ialah faedah aktiviti senggang atau rekreasi bagi MPK. Faedah yang pertama ialah meningkatkan tahap kesihatan diri secara fizikal dan mental. Apabila pelajar MPK menjalankan aktiviti rekreasi seperti berenang, berkemah, dia dapat memberi pengalaman baru kepada murid berkebutuhan khas ini dalam membina kekuatan otot serta ketahanan badan, koordinasi, fleksibiliti, posisi badan serta ketangkasan murid-murid. Faedah yang kedua ialah mereka dapat mengenali rakan secara individu. Dengan melakukan aktiviti rekreasi, pelajar MPK dapat mengembangkan kemahiran sosialisasi mereka dengan berinteraksi dengan para guru dan rakan-rakan mereka di sekolah. Dengan ini, pelajar dapat mengamalkan sikap perpaduan dan muhibah bersama rakan-rakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya apabila mereka saling bekerjasama dan bertoleransi dalam sesuatu aktiviti rekreasi. Faedah yang ketiga ialah dapat menyemarakkan semangat kerjasama dan kesukanan. Selaras dengan hasrat kerajaan iaitu satu murid satu sukan, digalakkan penyertaan aktiviti rekreasi untuk pelajar berkeperluan khas ni. Walau bagaimanapun, aktiviti fizikal atau sukan yang ingin dilakukan haruslah tidak membahayakan murid. Pelbagai aktiviti sama ada individu atau berkumpulan, ia lagi menyemarakkan semangat kerjasama antara murid MBK. Hal ini kerana aktiviti rekreasi memberi terapi kepada perkembangan fizikal pelajar. Faedah seterusnya ialah membina moral yang positif. Program-program ataupun aktiviti singgang yang dilaksanakan banyak memberi impak yang positif kepada murid berkeperluan khas. Antaranya, dia dapat meningkatkan nilai moral yang baik seperti kerjasama, tolak ansur dan berani. Contohnya semasa menjalankan aktiviti sukaneka, perkemahan, kemara hutan, kesemuanya mengandungi nilai yang positif. Yang kelima ialah menanam nilai-nilai murni. Apabila murid-murid berkeperluan khas ini menjalankan aktiviti rekreasi seperti latihan dalam kumpulan, mereka akan dibahagikan dalam kumpulan murid yang berbeza jantina dan etnik. Penglibatan murid dalam kumpulan dan mereka dapat bekerjasama dengan baik, maka dia dapat mengelakkan rasa disisihkan dalam masyarakat. Dan faedah yang terakhir ialah perancangan program menjadi lebih berkesan. Perancangan program rekreasi yang sesuai dengan murid berkeperluan khas dapat mengurangkan risiko pelaksanaan aktiviti rekreasi. Aktiviti yang ingin dilaksanakan perlulah mengikut kategori murid MBK supaya perjalanan program teratur dan berkesan serta memberi pengalaman yang menarik kepada mereka. Next. Okay, ini adalah rujukan yang kami perolehi. Next. Okay, ini adalah soalan daripada kumpulan kami. Ada 3 soalan. Okay, soalan yang pertama, apa yang kamu faham tentang rekreasi dalam? Dan soalan kedua, apakah teknik yang sesuai menjalankan aktiviti senggang? Dan soalan ketiga ialah berikan 3 faedah aktiviti senggang bagi MBPK. Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Saya nak jawab soalan yang pertama. Apa yang kamu faham tentang rekreasi dalam? Jawapannya ialah aktiviti yang dilakukan di dalam sesuatu tempat yang tidak terdedah kepada cahaya seperti bowling. Itu sahaja. Okey, terima kasih. Untuk soalan seterusnya, ada siapa-siapa yang boleh jawab? Bagi soalan 2, apakah teknik yang sesuai menjalankan aktiviti senggang? Demonstrasi, drama dan talian. Okey, betul. Terima kasih Kak Puyi. Soalan yang terakhir ialah soalan 3. Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Saya nak jawab. Berikan 3 faedah aktiviti senggang bagi MBPK. Yang pertama, mengenali rakan secara individu, membina moral yang positif dan menanam nilai-nilai murni.
Okey, betul. Terima kasih. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih. Kumpulan 9 ada problem ke? Nabila, Natania boleh tolong create screen recording tak? Saya pakai phone. Ada orang pakai laptop tak yang boleh record kan? Ada sesiapa boleh tolong?
Apa laku 99 boleh teruskan je. Okey, sorry. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan unit 10 iaitu berkaitan rekreasi dan perkhemahan murid berkeperluan khas. Slide seterusnya. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada Sawewe, saya sendiri Nurul Syahira, Kupuyi, Muhammad Nazmi dan Tengku Amira Fitri. Okey, sebelum kita lebih mendalam tentang rekreasi MBPK, saya terangkan sikit dahulu. Okey, menurut Burhanuddin Abdullah 2006, rekreasi ini merupakan satu aktiviti terancang iaitu dapat menyegarkan kembali kesihatan tubuh badan dan juga untuk menenangkan fikiran untuk memenuhi masa lapang. Rekreasi juga untuk individu berkeperluan khas, ia untuk dapat mendedahkan diri dengan pengalaman baru dan menyeronokkan. Seperti kita sedia tahu, murid MBPK ni memang sangat memerlukan pengalaman baru untuk diorang, untuk mereka. Dan salah satu kegiatan rekreasi yang sering dijalankan ialah perkhemahan. Okey, seterusnya. Okey, apa itu rekreasi luar? Menurut Richard G. Krauss 1995, rekreasi luar ni dapat didefinisikan juga sebagai satu penggunaan sumber-sumber luar daripada bilik darjah untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Ataupun kata lainnya ialah aktiviti yang dilaksanakan di kawasan yang terbuka pada waktu lapang. Contohnya perkhemahan. Dan ia juga merupakan satu media yang membekalkan pembelajaran melalui pengalaman. Dan semasa menjalankan aktiviti perkhemahan juga, secara tak langsung murid MBPK akan diuji dengan beberapa sifat. Contohnya sifat berdikari, tidak mementingkan diri, cergas dan bergerak pantas. Okey, perkhemahan MBPK juga dapat dilihat di sini. Perancangan aktiviti yang sistematik dan holistik perlu dilaksanakan supaya peserta dapat memperkembangkan potensi mereka, khususnya dari segi kepimpinan dan kreativiti. Yang kedua, pelaksanaan perkhemahan juga perlu diambil kira daripada setiap aspek, termasuklah perancangan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan, dan juga aspek kebajikan keselamatan, alat-alatan perkhemahan, halangan-halangan yang dihadapi dan juga yang terakhir, pelan tindakan kecemasan. Dan juga sebelum perkhemahan juga taklimat perlu diberikan kepada peserta sebagai satu platform untuk mendapatkan gambaran awal kepada murid-murid MBPK ni tentang organisasi perkhemahan yang akan dijalankan. Okey, perkhemahan untuk MBPK ni juga adalah rasional dia untuk mengadakan program perkhemahan ni pada setiap tahun di setiap sekolah adalah bertujuan untuk memupuk dan menjalinkan hubungan yang erat antara murid dengan guru kat sekolah, di sekolah. Dan pendidikan luar yang dipelbagaikan adalah untuk menguji kekuatan murid MBPK tu dan ketahanan jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, Ford 1981 juga ada mendefinisikan berkaitan rekreasi pendidikan luar ini adalah sebagai program yang meliputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tujuan untuk mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran co-curriculum yang sedia ada. Dan setiap murid MBPK ni adalah wajib untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Ia adalah untuk menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke dalam kehidupan yang lebih mencabar.
Terdapat 5 objektif perkhemahan. Okey, yang pertama, meningkatkan keyakinan diri serta menguji ketahanan fizikal dan mental setiap murid. Yang kedua, membentuk pelajar yang mampu berdikari dan juga mampu untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, dapat melatih murid-murid MBPK untuk memupuk sikap toleransi, bertanggungjawab dan juga memupuk bekerjasama. Yang keempat, memberikan ruang kepada murid MBPK dan juga guru-guru mereka untuk melakukan aktiviti bersama. Dan yang terakhir, dapat mewujudkan persefahaman dan semangat kerja berpasukan dalam kalangan guru dan murid. Saya paskan kepada orang yang seterusnya. Maaf, kira saya sambung lagi. Okey, penentuan tarikh, masa, tempat dan jumlah peserta perkhemahan serta lokasi hendaklah atas persetujuan bersama, iaitu dengan mengadakan mesyuarat antara ahli jawatankuasa unit kokurikulum, unit pendidikan khas dan juga bersama pihak sekolah. Dan maklumat penting berkenaan aktiviti perkhemahan perlu ditetapkan di awal perancangan, iaitu tarikh, masa, tempat dan jumlah peserta. Okay, seterusnya, pemilihan tarikh digalakkan pada hari cuti sekolah, sama ada pada hari Sabtu dan Ahad atau pada cuti umum supaya tidak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan keutamaan pada bulan bersesuaian di luar musim tengkujuh amat ditekankan. Slide seterusnya. Okey, untuk melakukan perkhemahan, seharusnya murid-murid perlu mendapat kebenaran. Dan penyertaan murid dalam setiap perkhemahan mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa ataupun penjaga masing-masing. Okey, dan setiap peserta yang akan menyertai suatu perkhemahan mestilah sihat. Okey, seterusnya kalau kita lihat daripada anggaran kos untuk perkhemahan, anggaran perbelanjaan perlu dilakukan di peringkat awal. Ia adalah untuk mengenal pasti kos keseluruhan yang diperlukan dan sumber pendapatan untuk tujuan mendapatkan peruntukan wang dari unit kokurikulum. Dan jika perkhemahan yang hendak dianjurkan menelan perbelanjaan yang sangat tinggi disebabkan beberapa faktor, iaitu lokasi, jenis aktiviti ataupun jumlah pelajar, anggaran belanjawan ini sangat penting dalam menentukan jumlah permohonan dana daripada organisasi ataupun badan-badan tertentu. Dan contoh anggaran perbelanjaan yang boleh dilakukan ialah, okey, kalau kita lihat kat sini, kalau lihat sumber kewangan, kita boleh lihat ada bilangan, perkara, jumlah ringgit Malaysia. Selepas itu, dari pihak sekolah, peruntukan wang kokurikulum, contohnya sumbangan PIBG RM450, RM200, jadi jumlah dia, jumlahkan dia. Dan perbelanjaan pula, kita ada bilangan perkara. Kalau perbelanjaan selalunya akan melibatkan makanan dan minuman, hadiah, sijil penyertaan. Selepas tu kita ada dokumentasi dan peralatan, contohnya teh uncang, kopi, biskut dan gula. Dan selepas itu kita akan menjumlahkan keseluruhan dia. Okay, slide seterusnya. Okey, jika kita ingin melakukan perkhemahan, mestilah menentukan bidang tugas masing-masing. Jadi,
Penentuan bidang tugas perlu dilakukan untuk memastikan setiap aspek di dalam perkhemahan itu dapat diurus dengan baik dan dapat kurangkan beban dan tanggungjawab bagi setiap individu. Dan dalam masa yang sama, kita dapat mewujudkan semangat kerjasama. Okey, melalui penentuan bidang tugas juga, kita dapat memastikan keselamatan dan disiplin kita dapat memastikan keselamatan dan disiplin peserta dalam keadaan baik sepanjang kursus. Yang kedua, dapat mengawal dan menyelia disiplin dan keselamatan peserta, pegawai dan petugas sepanjang aktiviti dijalankan. Yang ketiga, dapat memastikan kawasan di sekitar tapak perkhemahan itu sentiasa bersih. Contohnya, kita sediakan bakul sampah ataupun tong sampah untuk memudahkan kerja mengemas itu. Yang keempat, kita dapat menempah dan mengurus makan dan minum peserta, guru, jemputan dan pegawai sepanjang aktiviti tersebut. Dan yang terakhir, kita dapat menyediakan jadual sebagai aktiviti rohani sebagai imam dan bilal bagi setiap waktu solat. Okey, saya beri kepada pembentang seterusnya. Okey, bagi pemilihan tapak perkhemahan, tapak perkhemahan adalah merupakan satu perkara yang membuat penilaian sama ada tapak yang dipilih itu boleh mendatangkan bencana dan kecelakaan kepada peserta. Pemilihan kawasan ni sebenarnya tak boleh ditetapkan jika tidak ambil kiralah beberapa faktor tersebut. Okey, faktor yang pertama ialah jangka masa perkhemahan. Dalam jangka masa perkhemahan ni pastikan bekalan air yang cukup bagi kegunaan memasak, untuk minuman dan juga kegunaan yang lain. Yang kedua, mudah untuk mendapat bantuan. Tapak perkhemahan yang dipilih ni berdasarkan keadaan tempat yang mudah untuk mendapat bantuan jika ada sebarang kecemasan. Okey, yang ketiga, mudah untuk dapat bahan bakar. Okey, ia penting digunakan untuk memasak, membuat unggun api. Lepas tu dapat jauhi sebarang binatang nilah, halau gigitan serangga dan sebagainya. Yang keempat, corak tapak perkhemahan. Tapak yang sesuai dari segi permukaan yang tidak lembap atau berselut, pohon-pohon besar yang mudah merekah atau berdahan kering dan juga permukaan yang curam perlu dielakkan untuk keselamatan. Yang kelima, tapak yang rata. Tapak yang rata ni dia bertujuan untuk memudahkan pemasangan kemah dan selesa untuk kita tidur dan berehat. Okay, yang terakhir, berhampiran dengan punca air. Tapak perkhemahan mestilah berdekatan dengan punca air yang bersih, bertujuan untuk memasak, membersihkan diri dan sebagainya. Okey, taklimat awal perkhemahan ni dia perlu diberikan kepada setiap peserta dan juga guru pengirim berkenaan dengan aktiviti yang kita akan lakukanlah, peraturan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil semasa perkhemahan yang telah ditetapkan bergantung pada aktiviti dan lokasi perkhemahan itu sendiri. Okey, dia ada beberapa peraturan lah. Okey, ini peraturan umum perkhemahan. Okey, yang pertama, mematuhi peraturan perkhemahan yang telah ditetapkan dan juga arahan-arahan yang dikeluarkan. Yang kedua, mengikut dan menjalankan aktiviti perkhemahan dengan bersemangat tinggi. Yang ketiga, menepati masa dan penuh disiplin dalam menjalankan setiap aktiviti. Yang keempat, mengamalkan sikap kerjasama dan semangat kekeluargaan dalam setiap aktiviti. Yang kelima, mematuhi semua nasihat, teguran dan tunjuk ajar yang diberikan oleh pensyarah ataupun petunjuk cara yang guru pengiring itulah. Okay, yang terakhir, tidak meninggalkan kawasan perkhemahan tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari guru penasihat.
Okey, peraturan seterusnya adalah peraturan penjagaan kemah. Yang pertama, bersihkan dan keringkan kemah sebelum ia disimpan dengan kemas. Yang kedua, tidak mencuci kemah dengan menggunakan sabun atau bahan pencuci yang mengandungi bahan kimia. Yang ketiga, kemah hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dan selamat daripada ancaman haiwan perosak dan simpan di tempat yang kering. Yang keempat, pastikan semula alatan yang kita dah gunakan tu untuk dirikan kemah sebelum disimpan dengan baik, dan yang terakhir ialah pasang kemah ikut prinsip dan teknik yang betul. Okey, perancangan semasa aktiviti perkemahan. Sebelum perkemahan kita bermula, sebelum aktiviti kita bermula, guru pengiring dan urus setia dan juga peserta perlu diberi taklimat mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Ia bertujuan untuk memastikan kesihatan, keselamatan dan kebajikan para peserta terkawal dan terjamin. Dan ini khususnya berkaitan perkara yang ada di bawah ni lah. Yang pertama ialah jangkitan penyakit seperti malaria, campak, sesama, keracunan makanan, kemudahan asas dan sistem komunikasi. Okey, seterusnya orang yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perancangan selepas mengadakan perkemahan. Yang pertama adalah memastikan keperluan logistik atau peralatan perkhemah mencukupi dan berada dalam keadaan bersih dan baik. Dan yang seterusnya adalah memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih seperti yang di sebelumnya. Ketiga adalah perlu mendapatkan kebenaran dari pemilik atau penduduk setempat untuk meninggalkan kawasan perkhemahan selepas mengguna. Dan seterusnya, perlulah melakukan analisis dan mengidentifikasi kelemahan semua aktiviti yang untuk mengambil tindakan selanjutnya. Seterusnya, kita perlulah membentang dan membuat laporan seperti kewangan dan juga aktiviti. Dan akhir kedua adalah mengedar surat penghargaan kepada pihak terlibat dan juga sijil pencapaian serta penyertaan kepada peserta perkhemahan. Yang akhir sekali adalah kita perlu mendokumentasi program tersebut sebagai panduan dan rujukan pada masa yang hadapan. Seterusnya, bagi persiapan peralatan perkhemahan. Terdapat berbagai peralatan yang boleh dibawa bagi membantu memudahkan perkhemahan. Berdasarkan menu perkhemahan yang dikeluar oleh Kelab Rakan Muda 2010, antara senarai peralatan perkhemahan yang perlu dibawa adalah yang pertama adalah khemah tempat masak bagi mereka masak makanan, dan juga khemah tempat solat bagi Muslim untuk boleh sembahyang dalam khemah tersebut, dan juga kanvas alas duduk untuk bagi ada tempat untuk duduk, dan juga camp bed untuk tempat bagi bertidur, dan juga skop atau penyaut tanah untuk dan seterusnya adalah tiang khemah memasak. Selepas itu, parang dan juga tali nilon dan juga belerang untuk menghalang binatang seperti ular dan juga lelabah, dan seterusnya adalah lampu suluh dan juga kit pertolongan kemasan untuk mengelakkan untuk semasa ada kecederaan boleh dapat bantuan yang secepat mungkin. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti perkhemahan. Aktiviti dipilih berdasarkan beberapa faktor, iaitu keberadaan tenaga mahir, guru atau jurulatih yang luar,
Mereka yang benar-benar layak dan diiktiraf oleh badan-badan yang berkaitan saja boleh mengendalikan murid-murid ini, dan juga bagi aktiviti air perlu ada pengiktiraan Browse Medallion, iaitu mempunyai disiplin yang beretika. Kedua, peralatan yang mencukupi dan selamat. Ketiga, alatan berkeadaan baik dan selamat diguna. Dan yang terakhir, disahkan standard payawan. Seterusnya, selain di bawah pengendalian tenaga mahir, pemilihan tempat aktiviti juga perlulah selamat. Penjelaras aktiviti perlu mengetahui sepenuhnya tentang keadaan tempat aktiviti seperti laut, lereng bukit dan juga sebagainya. Seterusnya, penjelaras perlu memperuntukkan masa yang diperlukan untuk melakukan aktiviti dan memastikan perancangan masa itu dan aktiviti bersesuaian dengan tahap dan kebolehan murid berkeperluan khas. Bilangan peserta dalam satu-satu aktiviti perlulah bersesuaian supaya lebih mudah cikgu untuk dikendalikan. Contohnya membagikan mereka kepada kumpulan-kumpulan kecil dan juga setiap kumpulan pula di bawah pemantauan seorang guru yang penyelaras. Seterusnya, perkhemahan yang melibatkan murid berkeperluan khas berasaskan pendedahan kepada pelbagai kegiatan intraf hidup seperti mana perkhemahan pengangkat biasa termasuk aktiviti membuat gadget, teknik ikatan dan simpulan, jangka tracking, water confidence, flying fox dan sebagainya. Pengalaman dan ilmu yang diperolehi amat berbaloi bagi guru-guru dan murid-murid pendidikan khas yang terlibat, dan progres sebegitu dapat memberi dorongan dan keyakinan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak cacat fizikal dan mental agar mengikuti pelajaran di kelas pendidikan khas yang diujuk di sekolah. Dan seterusnya, contoh-contoh aktiviti semasa perkhemahan ada dua, iaitu aktiviti senaman dan juga kembaran alam. Bagi aktiviti senaman, aktiviti rekreasi dimula dengan aktiviti senaman pagi merupakan satu aktiviti fizikal yang dirancang. Penggerakan struktur badan bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal. Aktiviti senaman ini mempunyai kepentingan dan juga faedah yang tidak terbatas. Ia banyak menyumbang dari segi kesihatan diri dan mental terutama bagi individu berkeperluan khas. Terdapat individu berkeperluan khas yang mempunyai penyakit seperti obesiti dan masalah kardiovaskular, terutama kanak-kanak Down syndrome. Mereka melalui senaman dapat mengurangkan risiko penyakit tersebut. Dari segi mental pula, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan keyakinan diri murid berkeperluan khas. Kedua adalah kembaran alam. Aktiviti dijalankan bertemakan alam sekitar. Murid-murid berkeperluan khas dapat menikmati keindahan alam sekitar secara semula jadi. Dan mereka, murid-murid dapat melihat hasil alam menjadi sumber kehidupan dan pendapatan. Di sini murid-murid dapat disemaikan sikap mencinta alam sekitar dan mereka dapat didedahkan dengan sikap kerjasama, saling menghormati, bersefahaman, toleransi dan tidak ada jalan mudah untuk mendapatkan sesuatu. Dan seterusnya, saya akan next I will pass to the next presentation. To sum up, it is relatively necessary for students with special needs to participate in camp activities, but have we need to mention the obstacles students with special needs face during camp. The 3 points we need to mention: students with special needs need individualized attention during outdoor activities such as camp. They may have difficulty engaging independently and require detailed instruction tailored to their specific needs. Communication correctly and making sure they understand is critical to preventing misunderstanding and managing their behavior effectively. The second point is to limited choose of activities. Activity portions for students with special needs may be limited due to the need to
appropriate supervision. Certain activities that require a high degree of independence or involve potential risks may need to be modified or replaced with adequately supervised alternatives. For example, survival challenges, jungle trekking, kayaking, or some water activities. The third point is the consideration of emotion. Emotional well-being should be a priority for students with special needs at camp. Some children may feel insecure when they are away from their parents and only with their friends. Faculty and staff should be sensitive to their challenging emotions and create a safe and supportive environment. Encouraging open communication help resolve most of the potential challenges, difficulties, or concerns they may have. We need to make the camp experience for students with special needs more inclusive, enjoyable, and supported by 还没完呢，上一章哦不对，by sorry by acknowledging these barriers and proactively addressing them. Their safety and personal needs must be prioritized to ensure a successful and rewarding camping experience. Next page, please. At the same time, the part of emergency plan is also very important to camper activities. The first is camper activities must have a designated meeting point. In case of an emergency such as a fire, this location should be predetermined and emergency to our camp participants for every participants to move there in case of emergency. The second is a responsibility of the participants. The group leader or teacher in charge should be responsible for ensuring that each participant is in the group. Ensure participants' accountability by having a group leader report everyone present. The third is prohibit fair fighting, as participants is children, so the participants are prohibited from attempt to extinguishing the fire and should focus on safe evacuation and their own safety. Next is if the fire is under control, teacher should use a fire extinguisher. If the fire is out of the control, they should contact the fire department for professional assistance. The fifth point is first aid measures. Have a fully equipped first aid kit ready and designated staff trained to provide treatment and first aid to any injured participants. Last point is for health-related emergencies. Be equipment and capable of addressing other health-related situations in addition to fire-related emergencies, and be vigilant 24 hours a day. Examples include high fever, animals poisoning, heat stroke, or similar events. Can ensure that if the situation is serious, the participant will be sent to the hospital for treatment if necessary. In general, we should develop an emergency action plan based on the specific needs of special needs student attention summer camp. This include preparing by consider any include individualized emergency plans or
accommodations that participants may need based on their disability or medical condition. Next page, please. That part is combining all the content we have explained to you above. We can summarize what we have learned today with the above point. First of all, we should implement recreation and camp in the systematic and comprehensive way. Secondly, is we need to provide opportunities for participants to develop cognitive, emotional, and psychomotor skills in recreation and camp. The third point is that we should take the cultivation of humanitarian development as a basic element of recreation and camp. The first point is to cultivation noble qualities such as tolerance, patience, mutual assistance, discipline, and prioritization of common interest for students with special needs in recreation and camp. The next is to expose students with special needs to physical and mental challenges so as to strengthen their fighting spirit and self-confidence. At the same time, they should develop their ability to involve and solve problems creatively. It is also necessary to provide guidance for teachers to organize camping activities and structure implement to plan smoothly and effectively and achieve to expected goals. Now give us next presentation. Sebelum kita tamat perbentangan kita, terdapat beberapa soalan yang diingin bertanya. Yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan rekreasi luar? Kedua, nyatakan perkara-perkara yang perlu diambil kira untuk mengadakan sesuatu aktiviti perkhemahan. Dan yang terakhir, apakah aktiviti-aktiviti perkhemahan yang sesuai bagi murid perkumpulan khas? Bagi yang soalan pertama, ada yang siapa volunteer nak jawab? Saya nak jawab soalan pertama. Apakah yang dimasukkan dengan rekreasi luar? Rekreasi luar itu merujuk kepada sesuatu aktiviti yang menarik, yang mana ia boleh dijalankan dengan pelbagai aktiviti seperti aktiviti sosial dan aktiviti ibadah selain untuk pendidikan. Betul. Terima kasih, Lin. Seterusnya soalan yang kedua. Saya jawab soalan kedua lah. Menyatakan perkara-perkara yang perlu diambil kira untuk mengadakan sesuatu aktiviti perkhemahan. Jawapan saya yang pertama, perbincangan merujuk kepada penganjuran aktiviti perkhemahan dan perancangan sebelum aktiviti perkhemahan. Betul, terima kasih Liza. Soalan yang ketiga. Saya. Disilakan Izani. Apakah aktiviti-aktiviti perkemahan yang sesuai bagi murid berkeperluan khas, aktiviti senaman dan kembara alam? Betul, terima kasih Izani. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.
Okay, thank you semua. Kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan assignment, boleh tanya dekat dalam group ya. Okay, thank you semua.